Di awal masa ini pun dapat segera apa disebut untuk mendapatkan ceramah pada itu segera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ataupun berlarilah kamu ataupun berkejaranlah kamu dalam kamu minta ampun kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga ini seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga yang disediakan oleh Allah ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surahul Azim, Surah Al-Imran. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, ahliatan kuasa Karnival, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana Allah masih lagi memanjangkan umur kita dalam keadaan yang semua di kalangan kita masih lagi hidup dalam keadaan berkejaran dengan suasana dunia kita. Tiba-tiba Allah pilih kita untuk kita datang, untuk kitanya menyiapkan bekalan dalam perjalanan hidup kita bagi satu hari yang perlu kita lalui dalam hidup kita masa yang akan datang nanti, iaitu di alam-alam mahsyar ataupun alam-alam di depan pada diri kita yang perlu kita lalui nanti. Ayat yang saya baca sebentar tadi, ayat yang Allah cerita pada kita supaya kita ni dalam hidup kita ni jangan suka menangguh-nangguh dalam setiap perbuatan yang kita lakukan dalam mentaati perintah Allah. Antara perkara yang suka ditangguh dalam hidup kita ini ialah kita suka menangguh untuk bertaubat kepada Allah. Kalau para hadirin sekalian rajin baca dalam Al-Quran, kebanyakan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, Allah suruh kita ni hidup dalam keadaan cepat dan bersegera. Jangan sampai peringkat kita ni dalam keadaan jadi lambat-lambat sehingga kan kita tak bersiap untuk kita nak pergi dalam hidup kita untuk sampai kitanya menghadap di hadapan Allah. Ayat Al-Quran Karim, ayat yang ni Allah sebut wasari'u, berlarilah kamu, bersegeralah kamu dalam hidup kamu. Kalau kita baca dalam ayat yang lain sama juga, Allah cerita fastabiqu, berlumbalah kamu. Allah guna kalimah fastabiqul khairat, berlumbalah kamu dalam kamu mendapatkan kebaikan. Allah guna kalimah demikian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Misal contoh pada hari Jumaat sebegini, ayat yang Allah guna fas'au, hendaklah kamu cepat katanya Allah, bersegera dalam hidup kamu, wa zarul bai', tinggal jual beli. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bila diseru pada kamu pada hari Jumaat ataupun dipanggil dalam hidup kamu dengan azan pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Allah sebut demikian. Kamu jangan suka menangguh-nangguh, jangan. Kamu diajar supaya kena cepat dalam hidup kamu. Kenapa dia Allah suruh kita ni jangan kita tangguh? Saya buat contoh ni ayat-ayat Quran Karim yang Allah cerita pada kita supaya kita ni jangan bertangguh. Kerana perangai kita ni, ramai di kalangan kita ni suka bertangguh. Orang tanya bila nak taubat, nanti pencen-pencen taubatlah dia. Selagi mana tak pencen, tak nak taubat dalam hidup kita.
Orang tanya pada dia, bila kamu nak pergi masjid? Nanti bila dah ada kelapangan sikit, maka saya ambillah peluang untuk pergi masjid. Ramai di kalangan kita begitu. Dia menyebabkan kita jadi pasif. Yang menyebabkan kita ni jadi tak aktif di kalangan kita. Islam dia nak suruh kita, umat Islam ni, jangan kamu jadi umat yang pasif, umat yang lemah, yang terkebelakang. Jangan. Kamu kena ambil kesempatan. Setiap ruang yang Allah bagi dalam hidup kita, kamu jangan lepaskan peluang ini. Kerana ramai di kalangan kita, bila hidup dalam keadaan lepaskan peluang, maka dia akan menyesal suatu hari nanti. Kita tak rasa sekarang, sebab kita ni, kita tak menghadap lagi depan Allah. Tapi bila kita menghadap depan Allah, datang penyesalan demi penyesalan. Kita ada masa kita nak sebut sikit bagaimana kita mula menyesal bila kita tak ambil kesempatan yang Allah bagi untuk kita ambil kesempatan dalam hidup kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita begitu juga. Hadis-hadis, kebanyakan hadis-hadis yang Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat supaya bercepat-cepat. Jangan kamu lambat-lambat dalam urusan agama. Soal agama ni jangan sampai peringkat kamu biar orang. Yang kamu sendiri kamu tak ambil peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kamu dalam hidup kamu. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah sebut badiru bil a'mal. Rasulullah sebut kalimah, Rasulullah guna kalimah badiru bil a'mal. Cepat-cepat kamu dalam buat amalan. Rasulullah sebut, jangan kamu sebut dalam hidup kamu ni, dalam keadaan diri kamu ni, tunggulah dulu. Perangai suka tunggu dulu ni merupakan satu perangai yang tak baik dalam agama Islam. Kamu diajar supaya badiru bil a'mal, bersegera kamu dalam buat amalan. Kerana suatu masa nanti kaqata'il lailil muslim, Rasulullah sebut, ada satu masa nanti kamu akan hadapi satu masa yang gelap pekat, suasana fitnah di akhir zaman. Bila akhir zaman tu sekarang lah, yusbihur rajulu mu'min. Rasulullah sebut, ada seorang lelaki itu pada pagi hari mukmin, wa yumsi kafiran, malam hari jatuh kafir dalam hidup ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa yumsi mu'minan, ada pada satu saat dia je pada malam hari seorang mukmin. Wa yusbihu kafiran, manakala pagi pula di perangai dia, hari siang hari pula jatuh kafir dalam hidup ni. Kenapa jadi demikian? Yubi'uddinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sebut, dia memperdagangkan agama dia untuk kepentingan dunia. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni, akan sampai satu zaman dalam hidup kamu, kalau kamu lambat, kamu tangguh dalam buat amalan dalam hidup kamu, dalam tangguh pada diri kamu suka lepaskan, kamu tak nampak kekurangan diri kamu. Satu hari nanti kamu akan berjumpa satu masa yang penuh dengan fitnah. Saya berjumpa dengan seorang lelaki datang, bila dia sebut pada saya, dia sebut, Ustaz, saya ni masjid pun saf pertama, kelab malam pun saf pertama, Ustaz. Sama-sama saf pertama, dia sebut. Saya tanya dia, kenapa kamu boleh jadi demikian? Kenapa kamu boleh buat dua-dua? Saya buat dua-dua nak suruh Allah pening dengan saya, dia sebut. Senang dia sebut demikian. Kita jawab, Allah tak pening dengan kamu, Allah tak pening dengan perangai kamu, tapi kamu pening dengan diri kamu sendiri. Dalam hidup kita ni ada, dalam hidup kita ni, bila kita lambat dalam kita ambil kesempatan yang Allah bagi pada kita, ada benda yang Allah sedang bagi pada kita, tapi kita tak ambil peluang-peluang ini. Rugi dalam hidup kita. Kita akan datang penyesalan nanti. Saya nak sebut sikit apa dia peluang-peluang yang Allah sedang bagi pada diri kita yang kita tak ambil. Yang disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Hadis bukan hadis tu saja, bukan Rasulullah sebut badiru bil a'mal saja. Ada hadis yang Rasulullah sebut terus terang ambil peluang. Apa dia? Irtanim. Rasulullah sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Ni hadis yang lebih terang lagi. Rasulullah sebut, kamu rebut peluang dalam hidup kamu ni. Allah bagi pada kamu 5 perkara, dan lepas mana Allah bagi 5 perkara tu, Allah rentak balik nikmat tersebut dengan 5 perkara yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, hidup kamu ni irtanim khamsan qabla khamsin. Rasulullah sebut, rebut 5 masa sebelum datang 5 masa pada diri kamu.
Bila Rasulullah sebut saja begitu, Rasulullah sebut terus apa dia yang kamu kena ambil dalam diri kamu. Rasulullah kata pada dia, syababaka qabla haramik. Rasulullah mula sebut, muda kamu wahai anak muda. Muda kamu ni sebelum datang masa tua dalam hidup kamu. Kamu ambil peluang waktu mana Allah sedang bagi peluang waktu kamu muda. Bila kita muda dalam hidup kita ni, ulama-ulama sebut muda ni start daripada usia kita 9 tahun sampai usia 40 tahun. Ni masa muda. Masa muda ni ulama-ulama bincang umur kita ni, peringkat umur manusia ni ada 2-3 peringkat. Peringkat yang pertama kita jadi bayi, start daripada hari pertama sampai hari yang ke-2 tahun umur kita. Ni bayi dipanggil demikian. 2 tahun sampai usia 9 tahun kanak-kanak. Kanak-kanak yang tak ada tanggungjawab lagi. Start daripada umur 9 tahun sampai usia 18 tahun dipanggil remaja. Dalam hidup kita start daripada umur 9 tahun sampai 18 tahun. Ada setengah ulama kata 9 tahun sampai 20 tahun ni masa keremajaan. Masa inilah yang Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku mula ilhamkan pada kamu 2 jalan. Sepanjang kamu hidup ni, dalam hidup kamu ni, start daripada umur 9 tahun, kamu dah mula menjadi seorang remaja. Aku ilhamkan pada kamu 2 jalan. Wa hadainahun najdain. Kami bagi pada kamu 2 jalan untuk kamu pilih dalam hidup kamu. 2 jalan ni apa dia? Sama ada jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Masa ni masa kebingungan. Dalam riwayat yang lain disebut lagi bahawa, diceritakan bahawa saat mana kita remaja ni zaman kegilaan dalam kehidupan kita. Dalam satu riwayat sebut asyababu syu'batun minal junun, disebut demikian. Remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan dalam hidup. Bila kita remaja, kita jadi bingung. Perjalanan umur kita bingung. Aku ni macam mana sebenarnya aku sedang memilih? Aku nak ke mana saat remaja? Remaja-remaja ni kita jadi dalam keadaan yang teragak-agak, nak jalan ke syurga ke, nak jalan ke neraka. Masa ni masa penuh kegilaan. Perhatikan, tengok sendirilah remaja-remaja. Kalau kita nak tengok remaja-remaja ni gila tak gila, bingung tak bingung saat umur dia usia begini, cuba tengok gambar-gambar kita remaja-remaja dahulu. Kita tengok gambar kita muda-muda dulu kan, mesti kita geleng kepala. Muka siapalah macam ni kita. Kenapalah macam ni? Rambut kita tegak, kemudian baju pula pakai baju bertampal-tampal baju kita. Cakap pula gila-gila. Yo dia bercakap. Gila-gila kan? Remaja-remaja ni gila-gila. Ni arah atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila memandang, orang gila pun geleng kepala. Katanya orang gila. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku, katanya orang gila. Nak sebutnya zaman keremajaan. Tapi sekejap je. Start daripada usia 20 tahun sampai usia 40 tahun, ni masa dewasa dalam hidup kita. Rasulullah kata rebut masa ni. Masa di antara usia kamu start daripada 9 tahun sampai usia 40 tahun, syababaka qabla haramik. Akan datang masa tua dalam hidup kamu. Bila kita mula tua? Usia 40 tahun. 40 tahun mula tua yang pertama. Start daripada usia 40 tahun sampai usia 60 tahun, ni tua yang pertama. Tua yang pertama yang ada potensi untuk kematian pada diri kita demikian. Kemudian tua yang kedua bila? Usia 60 tahun. 60 tahun kamu jangan sibuk lagi dengan dunia. Usia 40 tahun ni pun kamu jangan sibuk dengan dunia. Pada usia 60 tahun kamu jangan sibuk lagi dengan urusan dunia. 60 tahun ni Rasulullah sebut umru ummati baina 60 wa 70. Usia yang tua yang kedua ni, umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada usia 70 tahun kita tidak dianggap tua dah, tapi kita dianggap bangka, dipanggil demikian. Orang Melayu kita panggil tua bangka. Tua yang lebih lah pada di saat itu. Ini yang diajar pada kita. Rasulullah kata ambil peluang. Wahai anak muda, bila kalian usia kalian di antara usia 9 tahun sampai 40 tahun, kalian jaga betul-betul. Ambil peluang di usia muda kamu. Untuk apa kamu jaga pemuda di waktu ini? Jaga yang disebut dengan agama. Agama kamu kena jaga. Kalau kamu tak jaga agama kamu, kamu akan musnah pada masa yang akan datang nanti. Agama pada waktu muda.
Sehingga kan Allah pesan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah ajar demikian. Mula saat kamu ni remaja muda ni, kamu jangan sampai peringkat dilekakan dalam hidup kamu. La tulhihim tijaratun, dengan perniagaan, wala bay'un, dan jual beli dalam hidup kamu, leka dengan keadaan demikian. An zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Allah sebut, kalau kamu leka juga, di saat mana kamu usia ni, kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Rugi ni bagaimana rugi? Saya nak sebut sikit lagi. Bagaimana kesan daripada kalau kita tak pandai nak jaga peluang yang Allah bagi pada diri kita. Ni peluang. Bila kamu menjadi orang muda, kamu jaga agama. Jangan kamu terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Jangan kamu biarkan diri kamu ke lembah-lembah yang menghinakan diri kamu di akhirat nanti. Waktu mana kita muda, jaga yang ni, peluang yang Allah bagi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ambil peluang apa dia? Sihataka qabla saqamik. Sihat kamu sebelum kamu jatuh sakit, wahai hamba Allah. Ambil peluang dalam hidup kamu ni ada orang-orang yang Allah jadikan dia tak sakit. Tapi jangan ingat kamu tak sakit sampai bila-bila. Satu hari nanti Allah akan bagi sakit. Kenapa Allah bagi sakit dalam hidup? Allah nak bagi tanda-tanda untuk kita bersiap menghadap depan Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila kita mula lahir saja, Allah jadikan kita ni 99 perangkap kematian. Start daripada kita mula lahir tu, 99 perangkap Allah perangkap untuk mati. Perangkap untuk mati ni perangkap. Ada orang yang kena perangkap yang ke-45 mati. Berapa kali dah kita nak kena langgar pada kereta? Berapa kali dah dalam hidup kita ni jatuh pokok? Berapa kali dah kita berenang sungai, hampir-hampir lemas dalam sungai? Berapa kali dah dalam hidup kita ni dijangkiti dengan penyakit-penyakit? Tapi dalam keadaan demikian, kita terselamat. Allah bagi selamat dalam hidup kita. Bila kita selamat ni, kamu jangan ingat kamu selamat lagi dengan lepas pada ni. Tak. Ada 99 perangkap yang Allah perangkapkan perjalanan hidup kita ni. Untuk kita sampai perangkap yang ke-99, kamu tak boleh lepas. Perangkap 99 ni apa dia? Perangkap tua, penyakit tua. Bila kita tua, disebut dalam hadis Rasulullah, bila kamu tua, kamu tak ada dah ubat yang lain yang boleh menyembuhkan kamu kecuali kamu mati lepas pada kamu tua. Ini cara Islam nak ajar supaya bila Allah bagi peluang pada kita ni, ambil peluang. Waktu sihat, kamu kena jaga apa dia? Jaga agama. Jaga agama. Bila kamu sihat, jangan kamu sibuk nak jaga perut kamu. Bila kamu sihat, jangan kamu sibuk nak jaga yang disebut rumah tangga kamu. Bila kamu sihat, jangan kamu sibuk nak jaga yang namakan dengan kerja-kerja kamu tak. Tapi bila kamu sihat, tugas kamu jaga agama dalam hidup kamu. Jaga agama tanggungjawab di kalangan kita, setiap di kalangan kita, untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu taala. Dua. Yang ketiga, ambil lagi peluang apa dia? Wa ghinaka qabla faqrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kaya kamu sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang kaya, kamu jangan ingat kamu kaya sampai bila-bila. Hidup ini menjadi roda. Allah pusing. Satu hari kamu berada ke atas, satu hari yang lain kamu akan turun ke bawah. Hari-hari ni Allah gilir. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ni Allah gilir di kalangan manusia. Dalam hidup kamu, kamu jangan ingat bila kamu ni hidup dalam keadaan kaya, kamu kaya sampai bila-bila. Tak. Ada orang kaya kata, saya tak pernah surut buat harta benda saya, Ustaz. Ya, mungkin kamu rasa kamu tak jatuh miskin, tetapi kamu miskin peribadi kamu dengan Allah. Kamu akan jatuh miskin akhlak kamu, miskin sahabat-sahabat kamu. Waktu mana kamu berkuasa, ramai orang yang nak berkawan dengan kamu. Saat mana kamu hilang kuasa, cuba kamu tengok, ada tak orang nak berkawan dengan kamu? Waktu mana kamu berada ke atas dahulu, cuba kamu perhati, ramai mana orang yang dekat dengan diri kamu. Waktu mana kamu banyak harta benda, kamu memegang tampuk kuasa dan sebagainya. Bila kamu tak ada kuasa, cuba kamu tengok sekarang, ramai mana orang yang hampir dalam diri kamu untuk mendekatkan bersama dengan diri kamu. Tak?
Rasulullah kata ambil peluang. Waktu mana kamu kaya, kamu tolong jaga agama. Sama juga jaga agama. Kaya, kamu gunakan kekayaan kamu untuk menegakkan kalimah Allah. Jangan kamu kaya, kamu nak suruh senang perut kamu. Jangan kamu kaya, waktu mana kamu kaya, kamu Allah bagi banyak dalam hidup kamu, tiba-tiba kamu nak luaskan lagi rumah tangga kamu, nak besarkan lagi rumah kamu. Bila kamu kaya, kamu nak mewahkan dalam hidup kamu. Tak, bukan demikian. Bila kamu kaya, kamu guna harta kekayaan kamu tadi untuk kerja-kerja Islam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah binti Khuwailid, kemudian kita bawa contoh-contoh Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya-kaya yang digunakan untuk kerja-kerja Islam. Tiga, dia panggil demikian. Ini nikmat yang Allah bagi pada kita. Yang keempat, kamu ambil peluang. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu mana kamu dalam keadaan lapang, sebelum kamu dalam keadaan kamu disibukkan oleh Allah. Hidup ni jangan ingat kamu lapang sepanjang masa. Duduk atas buayan. Orang tanya, buai je seronok je, tak pergi masjid ke? Tak. Kenapa tak pergi masjid? Padan muka ustaz tak dengar, saya tak datang dengan kuliah dia. Tak boleh sebut demikian. Kamu tu kena padan muka. Bila dia ada masa dalam hidup dia, masa lapang kamu jangan biarkan masa lapang kamu begitu saja. Guna untuk kerja Islam. Wa faraghaka qabla syughlik, masa lapang dalam hidup kamu ni Allah bagi pada diri kamu. Bila kamu lapang dalam hidup kamu, jangan kamu biarkan masa berlalu begitu saja. Orang tanya, sekarang buat kerja apa? Buat kerja dia disebut demikian. Orang tanya pada dia, tak ada kerja ke sekarang? Tak, saya dah pencen. Lepas tu sekarang buat apa? Saya RTM je sekarang. RTM, rehat tunggu mati, dia sebut demikian. Saya rehat tunggu mati lah sekarang ni. Tak ada. Dalam Islam dia tak ada istilah tersebut. Selagi mana kamu tak mati, selagi tu kamu kena buat kerja untuk Islam. Ruang dalam hidup kita ni, ruang-ruang kita ni, jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Habis masa main game, habis masa duduk karaoke misal contohnya, habis masa kita duduk depan TV, habis masa kita dalam kerja-kerja dalam hidup. Jangan. Kamu akan rasa menyesal suatu hari nanti. Kamu akan datang penyesalan pada diri kita dalam hidup kita. Ruang yang Allah bagi ni dalam hidup kamu kena jaga apa dia? Jaga agama dalam diri kamu. 3, 4. Dan yang kelima, kamu tolong ambil peluang kamu yang Allah bagi pada diri kamu apa dia? Yang kelima, Rasulullah sebut wa hayataka qabla mautik, waktu mana kamu hidup sebelum kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang yang ni. Kerana semua orang yang terlepas peluang ni akan datang penyesalan. Menyesal ke tak menyesal, mereka tersebut yang menghadap depan Allah, kebanyakan di kalangan kita akan menyesal. Bila peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kita ni, kita biar berlalu begitu saja. Patutnya kita di atas dunia ni, kita diajar supaya jaga apa dia? Jaga yang disebut dengan agama. Ni tanggungjawab kita. Bila kita hidup atas muka bumi ni, ingat satu tanggungjawab besar kita. Apa dia? Islam. Islam ni tanggungjawab di setiap di kalangan kita. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami bentangkan tanggungjawab Islam ini kepada langit, kepada bumi, kepada bukit, gunung, ganang, pada segala-galanya. Fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya tak sanggup nak pikul Islam. Wa hamalahal insan, yang sanggup memikulnya ialah manusia. Lalu kami pikulkan Islam itu ke atas manusia. Tapi manusia ni innahu kana zaluman jahula. Manusia ni ada dua perangai. Perangai apa dia? Zaluman, buat sentiasa buat khianat pada diri sendiri. Khianat pada diri sendiri ni. Bila kamu ada peluang, tiba-tiba kamu lepaskan peluang ini. Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Dalam hidup kita ni zaluman. Yang kedua, jahulah. Manusia membiarkan diri dia dalam keadaan kejahilan. Dua benda ni sifat yang ada. Bila begitu, Allah jadikan timbul penyesalan. Bila kita menyesal, jemaah sekalian, saya sebut banyak kali yang pertama penyesalan dalam hidup kita. Kali yang pertama menyesal. Bila kita menyesal, bila kita nampak malaikat mula berdiri depan muka kita. Di saat mana malaikat mula datang
Berduyun-duyun. Hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, buka hijab mata kita ni, saat mana mata kasar kita tak nampak dunia. Saat mana mata hati kita tidak memandang lagi. Saat tersebut hijab mata kita saja terbuka. Berdiri mereka diri depan muka kita. Mereka mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Aku cari detik nafas kamu yang keluar daripada kerongkongan kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar saja daripada jasad ini, Allah rakam mulut-mulut manusia yang tak ambil kesempatan ini. Allah mula sebut, kebanyakan mulut manusia sebut apa dia pada malaikat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah bagusnya malaikat kalau sekiranya kamu jangan bagi mati lagi saya malaikat. Jangan bagi mati malaikat sekejap malaikat. Boleh bagi tahu tak pada Allah? Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa asaddaqa, saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan bila saya yakin sungguh sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang salih. Baru nak jaga Islam. Baru nak tanggung Islam. Malaikat sebut apa dia? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah. Bila sampai nyawa kamu, ajal kamu untuk dimatikan oleh Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang balik kalau ditangguh kematian pada diri kamu. Mula ditaruh. Malaikat mula masuk dalam tubuh badan ini. Waktu mana masuknya malaikat ni, malaikat ulang, wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat kematian yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu tangguh-tangguhkan, kamu lari-larikan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Kita hidup atas dunia ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Orang kita ni kalau kita tengok dia jogging pagi-pagi tu, kita tanya dia, kamu lari jogging pagi-pagi ni, kamu lari daripada apa? Dia jawab terus, lari daripada mati. Dia jawab, lari daripada mati je. Kita makan tiap-tiap hari ni supaya apa dia? Supaya tak cepat mati je. Kita buat benda apa pun dalam hidup kita ni, lari daripada apa dia? Lari daripada mati. Sekarang sampai dah, malaikat sebut dah sampai masa ni. Masuk saja dalam tubuh badan kita ni, malaikat dah mula masuk, mula tarik daripada hujung kaki kita. Bila tarik daripada hujung kaki, dia jadi keliru balik. Kebanyakan manusia jadi keliru. Mati ke tak mati ni? Dia ni tak pernah belajar. Manusia ni yang jadi kita ni kan, orang kita mana pernah belajar pun tentang kematian. Tak tahu pun bab mati. Macam mana mati? Benda lepas pada mati ni apa dia? Dia jadi teragak-agak. Tarik pada hujung kaki tu. Bila malaikat mula tarik daripada hujung kaki ni, dia, syaitan pula sebut, relax ya, relax. Syaitan sebut, bro, relax bro. Dia tu tak mati lagi ni, tak mati ni. Baru hujung kaki baru. Tarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Teragak-agak. Aku ni nak mati ke nak benda ni? Dia tu nak jadi apa ni? Dalam keadaan begitu tarik lagi, naik sampai ke lutut, sampai ke pusat. Tarik kumpulan kedua, tarik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat tu, tiba-tiba turun balik. Roh ni turun. Sejuk di pusat kita ni, sejuk yang amat sangat di pusat. Tiba-tiba roh ni turun balik ke bawah. Bila turun balik ke bawah, syaitan sebut, kan aku dah sebut tak mati, katanya syaitan. Tak mati ni. Ni tengok ni, rasa sendiri ni, rasa sendiri. Dia sedang turun. Bila turun sampai ke bawah ni, bila sampai ke bawah tersebut, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Malaikat nak cabut nyawa kita ni. Masuk kumpulan yang ketiga, tarik daripada bawah tu, rentak naik, zup naik ni sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum perasan tu, baru perasan dia ni nak mati. Baru terkejut. Allah mati tu. Allah mati tu. Sampai di halqam tu rasa mati tu, mulut dia sebut terus, Allah rakam. Mulut manusianya yang menyesal ni kata apa dia? Qala inni tubtul an. Malaikat bagi tahu pada Allah, sekarang aku taubat.
Aku taubat dah sekarang. Bila roh ni sampai di halqum, mulut sebut terus, taubatlah ya Allah sekarang. Esok sekarang baru nak taubat. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Tak dianggap taubat. Tak dianggap taubat. Bila roh ni sampai di halqum, baru mulutmu baru nak sebut, mulut kamu baru nak sebut yang kamu ni taubat sekarang. Walaisatit taubah, tidak dianggap taubat. Bila sebut tak dianggap taubat, kok keluar. Kok keluar tu, naik roh ni ngadap depan Allah. Ngadap depan Allah ni panjang cerita ni. Jemaah-jemaah biasa dah dengar kot cerita tentang bila roh kita keluar nak pergi mana. Lepas pada keluar tu, naik ngadap depan Allah. Allah sebut, sama ada salah satu je Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin, katanya Allah. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Yang semua yang hadir malam ni termasuk di kalangan ahli syurga illiyin insya-Allah. Manakala satu lagi mereka sebut, Allah sebut pada roh tersebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin habis. Tak ada benda dah nilai. Tak bernilai langsung dah. Masa yang kita lalui dalam hidup sesen pun tak bernilai tu. Tak ada nilai langsung. Turun roh, turun diri di hujung kepala. Kita mula nampak siapa nak mandi jenazah kita. Kita rasa ni orang buka kita ni, kita nampak seorang-seorang siapa yang datang nak mandi mayat kita. Kita rasa saat mana orang buka buta baju kita ni, kita sebut pada orang yang mandi buka buta baju kita, kita sebut. Jangan kasar-kasar sangat, sakit. Sakit tadi ni tak habis lagi. Bila orang mandi jenazah kita, kita rasa. Orang kapan jenazah kita, kita rasa. Kita rasa semua. Bawa usum mayang jenazah kita, semua kita nampak. Nampak semua. Bila sampai saja ke kubur, nampak diri dua orang malaikat muka dan nakir di hujung kaki kita. Nampak di hujung kaki kita ni warna hitam kebiru-biruan. Bila turun je jenazah kita, lepung sekali dah, rasa dah himpitan kubur di kalangan setiap di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun boleh terlepas. Himpitan kubur ni beza-beza berdasar pada amalan masing-masing. Ni kena belajar khusus. Jangan cepat nak mempertikaikan. Yang jenis tak belajar ni kadang-kadang dia fikir dalam hadis je, dia tak fikir benda yang lain. Ulama-ulama dah rujuk bincang dalam bab tersebut, dalam bab yang namakan dengan ad-darat, himpitan kubur. Bila himpit kubur turun saja jenazah kita ni, hadap muka ke kiblat, bangun tanah depan muka kita. Bangun tanah tu, dalam keadaan bangun tanah tu, tutup liang lahat. Bila tutup liang lahat saja, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun terbunyi. Datang bila sampai parah lutut je. Ada satu riwayat kata sampai parah disamakan bumi, tanah kubur kita ni, bumi tersebut ditutup sama saja, rata saja. Tiba-tiba terkeluar mulut kita ni, diri malaikat depan muka kita, mula halau salat kita, zakat kita, haji kita. Bila halau saja, mulut ni sebut terus, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Qala rabbirji'un, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik ya Allah, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal sebelum daripada ni ya Allah. Nak buat balik. Banyak amalan salih ni tertinggal ya Allah. Bila aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang tertinggal. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, waktu mana ulama-ulama bincang kenapa yang nak hidup semula ni? Pelik manusia ni. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita orang mukmin ni bila masuk dalam kubur, malaikat mula tanya, "Ma rabbuka?" Dia jawab terus, "Allahu rabbi." Dia jawab. "Wa ma nabiyyuka?" Dia boleh jawab, "Muhammad nabi." Dia jawab. Kubur ni semakin luas.
kubur ni semakin besar, berubah kubur ni menjadi luah dia seluah 70 hasta, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70 hasta ni seluah mana? 240 kaki. Luah kubur. Dalam satu riwayat yang lain sebut, kubur ni semakin luah kubur dia nampak ni, semakin luah kubur dia ni seluah mana? Sejauh mata memandang. Keluar ni rumput ni keluar warna hijau. Kubur tu berubah menjadi warna hijau. Berubah jadi warna hijau. Dalam keadaan berubah kubur menjadi warna hijau dia tersebut, malaikat heret tarik jenazah ni, sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur, malaikat tanya dia, hamba Allah, ni bila sandar tu meluruk kain kapan ni turun, kita pun tengok, Allah mati dah aku ya Allah. Bila begitu, di tengah sandar tersebut, tengah sandar tu, malaikat tanya terus, hamba Allah, Allah tanya kamu, nak hidup balik ke tak nak hidup balik? Nak hidup ke tak nak hidup? Kebanyakan jenazah ni, semua jenazah orang mukmin kata tak nak, malaikat tak nak. Tak ada seorang pun kata nak hidup balik. Kenapa tak nak hidup balik? Kenapa tak nak hidup balik? Bila tanya, kenapa kamu tak nak hidup balik? Sakit sakaratul maut tu terbawa sampai ke dalam kubur. Sakit sakaratul maut tu bawa sampai dalam kubur. Mereka tanya balik, kenapa tak nak hidup balik? Tempat dalam syurga, Allah telah sediakan tempat dalam syurga yang jauh lebih nikmat daripada hidupnya di atas dunia dahulu. Orang mukmin semua tak nak hidup. Tapi yang ni kenapa nak hidup balik ni? Nak hidup balik. Rupa-rupanya waktu mana hidup tak ambil peluang dan kesempatan dalam hidup. Jemaah sekalian, baru-baru ni saya diberi peluang oleh Allah untuk pergi ke Palu. Waktu mana pergi ke Palu ni, Palu yang berlaku tsunami di Palu, bukan tsunami je, gempa bumi. Tengok jenazah, hari yang keempat tengok jenazah. Jenazah ni macam-macam gaya. Jenazah tangan terbuka dia, tangan ni duk kerah lagi, kaki terkangkang, ada yang tersumbat, terbelit dalam sampah-sampah tu. Bila sampai di pantai Palu tu, sampai pantai Palu, mereka sedang bersihkan di kawasan pantai tu, sedang bakar mayat-mayat tu. Bakar mayat. Kita tanya, kenapa bakar? Ni kan orang Islam ni. Ni orang Islam ni. Kenapa bakar? Perut ni besar-besar ni. Perut jadi besar, wajah ni hitam legam. Ada yang celik, mata tu celik. Ada macam-macam gaya. Keluar ulat-ulat putih ni daripada perut ni. Keluar ulat-ulat putih daripada perut ni. Bila kita tengok tersebut, kita tanya, kenapa bakar? Dia jawab balik, siapa yang nak uruskan? Siapa nak urus mayat banyak sangat ni? Mati dalam keadaan sebegini. Mati dalam keadaan tak ada kain, tak ada. Sampai peringkat dia kata, kenapa bakar? Dia jawab, bakar ni lebih hygiene, lebih bersih dibandingkan daripada kita ke bumi saat ini, kerana tak ada orang yang nak tolong untuk kapalkan jenazah, tak ada siapa nak mandikan jenazah. Bakar lebih baik, senang cerita. Bakar je lebih baik. Allahu Akbar. Allah cerita ni satu peristiwa yang tak pernah dalam hidup kita terjadi kecuali sebelum daripada ni. Umat sebelum daripada ni, Allah balik bumi je. Allah balik bumi. Ni bukan balik bumi ni. Allah bukan balik bumi. Allah kisah bumi. Tak pernah lagi dalam sejarah umat manusia Allah buat sebegini. Allah kisah. Di Balarua tu, ana pergi di Balarua tu, satu kawasan, satu kampung besar macam Pengadar Baru, kawasan yang besar begini. Satu kampung tu ada seorang lelaki, dia tengah menangis. Hari yang keempat anak pergi tu, dia tengah menangis. Kita tegur dia, kenapa? Dalam timbunan tu isteri saya, anak perempuan saya, dia kata hari yang pertama tu, lepas saya balik daripada kerja, balik saja, baru nak masuk kawasan ni, dia kata sebab kawasan tepi tu tak terlibat langsung, rumah molek-molek lagi, dalam keadaan comel-comel lagi rumah-rumah yang lain. Tiba-tiba kawasan kampung tu Allah pusing. Dia kata bila dia berdiri tongkat motor tu nak masuk kawasan tersebut, tiba-tiba dengan azan. Bila dengan azan saja, bom, terus dia kata meletup kawasan tu, bunyi tanah ni bergerak, pusing. Tanah tu pusing tanah ni. Tanah ni pusing. Dia kata bila pusing tu macam di blender, Pak Ustaz.
Macam di blender. Dah lah pusing. Zong pusing ni. Bunyi hancur ni. Allah sedut pula ke bawah. Sedut ke bawah. Sedut ke bawah tu tahan lagi. Allah letupkan. Pum, letup sekali tu. Keluar api. Pum, keluar api. Tak pernah lagi Allah buat sehancur-hancur dan selumat-lumatnya manusia. Allah buat demikian. Diri tu, dia kata yang sama. Alhamdulillah yang sama. Bilal yang azan. Bilal je yang azan. Bilal yang azan tu, alhamdulillah. Dia je pusing. Dalam tempat timbunan kayu, timbunan tanah tu, lebih kurang 2 hari orang keluarkan dia daripada timbunan tersebut. Asal tanah rendah jadi tanah tinggi, naik bukit begitu. Kenapa dia? Kerana bila Allah hancur, Allah pusing, Allah sedutkan ke bawah, Allah letupkan ke atas. Bila letup tu, kita tengok waktu mana pergi tu, dengar lagi suami-suami manggil isteri kat bawah. Ayah-ayah, ibu-ibu ni, isteri ni manggil suami, panggil, sayup dalam bumi, kedengar. Tapi nak buat macam mana? Tak ada jentera, tak ada apa. Allah buatkan kehancuran dan kemusnahan. Saat mana kematian yang mengejutkan di kalangan mereka. Satu, pergi ke tepi pantai tu. Tepi pantai, bila ni jarak di antara pantai dengan tempat ni lebih kurang 45 minit lagi. Pergi pula tempat kedua. Pergi di tepi pantai ni, dia kata bila azan maghrib, Allah tegur umat manusia ni. Bila start daripada maghrib, puncanya dia kata, ni nak buat festival pneumonia. Semua pantai bagi makan ke laut. Bagi makan ke laut ni buat macam mana? Rodok kambing campak dalam laut. Rodok ayam campak dalam laut. Rodok lembu ni, ambil lembu, rodok lembu tu putus tekak ni campak dalam laut. Lembu tersebut. Orang Islam ni 90% orang Islam. Orang Islam ni buat kerja macam ni. 90% orang Islam demikian. Bila buat, ulama-ulama tegur. Tahun lama dah mereka tak buat. Tahun 2016 mereka cuba buat balik. Wali kota dia kata, kita hidupkan balik ritual lama ni, kita pestakan dia, kita buat festival untuk nak hidupkan ni. Ulama-ulama tegur. Ulama-ulama kata, jangan buat, dia akan mendatangkan bala Allah pada kita semua. Wali kota jawab. Ulama-ulama tak ada kuasa, dia kata. Ulama-ulama mana ada kuasa? Mulut dia je boleh bercakap. Kita ada kuasa, kita boleh buat. Kita buat. Lawan pandangan alim ulama. 2016 bila mereka buat, Allah jadikan ribut. Jadikan hujan lebat. Hujan lebat, selebat-lebatnya upacara tersebut. Tapi mereka degil. 2017 mereka buat lagi. Buat lagi ni 2017. Alim ulama tegur lagi. Ada Universiti Islam tepi pantai tu. Alim ulama tegur jangan buat. Tapi alim ulama tak ada kuasa. Mulut ada, tapi kuasa tak ada. Bagi tahu pada masyarakat, jangan buat, jangan terlibat dengan upacara ni. Mereka kata, kita ada kuasa, kita buat. Buat. Bila buat juga, Allah jadikan hujan lebat dan ribut peti pada malam tersebut. Allah jadikan demikian. Tak dengar? 2018 buat lagi sekali. Buat sekali lagi ni, ulama-ulama tegur, jangan buat, jangan buat. Buat juga. Buat juga. Pukul 2 petang Allah gegarkan sekali. Sekali. Sekali itu gegar, degil. 4 petang gegar lagi. Sikit lagi. Nak ingat kan? Tak. Buat juga. Pukul 6 petang dia beritahu pukul 6 petang saat mana mula maghrib. Bilal masjid terapung tu, masjid terapung dalam laut tu, bila kata qum tu, saya sedang alunkan azan, runtuh sikit dia. Runtuh, masjid ni runtuh. Masjid ni runtuh, turun ke bawah. Tok Imam lari terus tubik dia. Tok Imam bawa anak dia tubik. Bila keluar saja dia kata yang lain makmum pun ikut juga. Dia kata Allahu Akbar. Dia sebut lagi. Bila begitu bunyi siren tsunami. Dengar siren tsunami. Tsunami akan datang. Orang pun jauh sikit kat pantai. Tiba-tiba tutup siren tsunami. Kenapa tutup? Tak ada tsunami. Bumi tak bergerak. Tak berlaku rekahan bumi tak bergerak. Masing-masing pun suka balik. Semayang maghrib pada malam tersebut, yang saksi mata tu kata di masjid itu hanya 4 orang semayang maghrib. Selebihnya pergi mana? Kat tepi pantai. Tunggu tepi pantai ni.
Nak tunggu ni, nak tunggu kejap lagi, setengah jam lagi, nak dirasmikan upacara festival nama ni. Nak joget, nak menari. Tiba-tiba lepas pada azan maghrib itu sekejap tu, Bilal tersebut dia kata, tiba-tiba mari air sekali, yang kecil itu dia kata kena sikit, tak apa lagi. Mari yang kedua tu, kali yang kedua tu, Tok Bilal ni bagi tahu, saya ni dalam air tersebut saya tercampak, dia kata pusing dalam air. Mulut saya tak berhenti sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasa dia tunjuk tempat dia ni, yang luka dekat tengkuk dia ni, luka kena tersebut. Kemudian pusing, dia ulang-ulang yang tu. Dia kata mati dah. Dia rasa mati ni, saat nak mati ni, tiba-tiba Allah pusingkan dia, campak balik dia ke masjid tersebut. Ni Allah nak tunjuk sayang Allah. Saya perhati dua-dua Tok Bilal sama. Dalam kes yang berlaku di Balarua, Tok Bilal juga sama. 2 hari dalam tanah tu, keluar orang keluarkan dia. Bila orang tanya dia, macam mana duduk dalam tanah ni, macam mana boleh selamat, dia sebut, saya sentiasa berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tok Bilal yang tepi pantai ni pun sama juga. Bila kena tu, dalam pusingan air yang banyak tu, dia kata saya sebut yang tu, Allah selamatkan saya tempat cetek, tempat yang tohor. Dia sebut, kemudian saya sampai balik di masjid, saya pegang balik di masjid, air tu derah ke atas, naik air tu selaju mana? Selaju 800 km sejam, macam laju kapal terbang. Lebih kurang setinggi mana? 5.6 meter. 5.6 meter air yang tinggi tu rempuh habis rumah-rumah dan sebagainya. Tok Bilal ni alhamdulillah sama. Beruntunglah siapa-siapa jadi Tok Bilal. Jangan jadi Tok Imam, senang cerita. Kita biasa kita nampak jadi Tok Imam lah, sama. Tok Imam ni pemati. Yang lari Tok Imam, yang lari tu mati. Nanti dalam air yang besar tersebut. Ni nak sebut Allah tunjukkan suasana yang berlaku bila Allah bagi kesempatan hidup, tiba-tiba kamu buat khianat pada Allah. Jangan. Yang teruk lagi yang diceritakan di Patobo, anak pergi pula ke Patobo, satu tempat lagi. Pergi tu baru 4 hari ni, tengok ya Allah, mayat-mayat ni orang sedang angkut mayat-mayat. Kawasan tu besar juga, kawasan kampung yang jangka penduduk dua-dua tempat ni, yang bila di Patobo tu bunyi sekali tu tanah bergerak je, bunyi rak, tiba-tiba tenggelam dalam muka bumi. Tanah ni tenggelam, rumah-rumah tenggelam dalam tanah ni sedalam lebih kurang 10 meter ke dalam bumi ni. Tak ada, menjadi padang terkukur terus kawasan tersebut. Kecuali ada satu kawasan di Patobo ni, kawasan rumah-rumah yang terjaga. Rupa-rupanya rumah-rumah yang terjaga ni, yang jaga masjid dan rajin berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu habis. Kawasan yang lain ni tenggelam tu tak ada rupa terus. Kerajaan dia terasa tak ada nak ambil lagi dah orang yang sudah ditenggelam dalam muka bumi ini sendiri. Ni Allah tenggelamkan habis satu kampung. Yang dahsyat malam tu, ada seorang doktor cerita pada saya. Doktor dia kata, orang Kristian malam tersebut datang tu. Kristian ni dia pakat naik satu bas. Doktor, pedri, geng-geng NGO mereka tersebut mula bergerak daripada Makassar. Malam tu terus bergerak daripada Makassar seramai 50 orang. Naik bas. Sampai jarak dia di antara Makassar sampai ke Palu ni lebih kurang 1100 km. 1100 km. Sampai malam esok. Nak sampai malam tu, Allah gempa sekali lagi. Gempa tu katanya bila dekat nak sampai tu, bumi terbelah. Bumi terbelah ni jatuh bah tersebut dalam tersebut. Bila jatuh, Allah tutup balik bumi tersebut. Tak pernah dalam sejarah Allah belah bumi, kemudian lepas balik tersebut Allah tutup balik. Ramai yang mati, hilang sampai hari ni tak diketemui. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah tunjukkan kuasa dia. Bila kamu hidup, kamu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hidup ni jangan lawan Allah. Waktu ni tak ada satu agama pun sebut ni Tuhan dia yang buat, tak ada. Hanya Islam saja yang sebut. Orang Islam tu ni semua kuasa Allah. Di saat ni boleh nampak jelas
bagaimana betulnya agama Islam, jelasnya agama Islam. Nak ingatkan kita, jangan bila kita hidup di atas dunia ni, jangan kita biarkan peluang-peluang yang ada dalam hidup. Peluang apa yang kita kena jaga sangat para hadirin sekalian? Ada 3 benda yang kena jaga sangat. Sebelum kita nak berhenti ni, anak-anak sebut 3 benda dia tolong jaga. Yang pertama, tolong yakin dalam hidup kita dengan Islam. Dalam hidup ni, jangan datang dalam jiwa kita ni perasaan, dalam jiwa kita ni perasaan ragu-ragu terhadap Islam. Jangan. Letaklah Islam dalam hidup kita ni. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati betul-betul kamu seorang muslim. Jangan kamu mati di saat mana kamu berbelah bahagi, teragak-agak. Betul ke Islam ni? Betul ke dalam Islam? Bila kamu teragak-agak, kamu tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah nanti. Jangan teragak-agak dengan Islam. Dalam ekonomi, jangan teragak-agak ekonomi Islam. Dalam sosial, jangan teragak-agak sosial Islam. Dalam politik, jangan teragak-agak politik Islam. Jangan dalam hidup kita, jangan sampai peringkat kita boleh pilih. Saya dalam bab ni saya terima Islam, dalam bab yang ni saya tak terima Islam. Tak ada. Dalam hidup kita ni, bila kita sebut Islam, terima semua sekali Islam. Sosial kita Islam, politik kita Islam, kebudayaan kita Islam, segala benda yang kita buat semua mesti diselaraskan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita teragak-agak. Ada di kalangan sahabat-sahabat yang datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang jumpa dengan Rasulullah, dia sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada dalam jiwa kami ni perasaan ragu-ragu terhadap Islam ya Rasulullah. Mari dalam jiwa ni, dalam jiwa kami ni ada kadang-kadang teragak-agak dengan Islam, was-was dengan Islam. Nak buat macam mana ya Rasulullah?" Rasulullah jawab terus, tiap-tiap pagi mulut kamu sebut, "Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah." Ulang kalimah ni tiap-tiap pagi ni. Mulut kita ni jangan tertinggal sebut, "Raditu billahi rabbah." Aku redalah Allah ni Rabb dalam hidup aku. Wa bil islami dina. Islam ni sebagai satu way of life. Islam ni sebagai satu cara hidup dalam hidup aku. Islam ni bukan religion, bukan agama, bukan dipahami sebagai nama agama, tetapi Islam ni kena dipahami sebagai way of life, satu cara hidup dalam hidup kita. Segala benda dalam hidup kita dengan Islam. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rasulullah sebut di bibir kamu, Nabi Muhammad itu nabiyyan wa rasulah, dan juga rasul dalam hidup. Ni yang pertama kena jaga. Jaga yang ni. Jangan sampai rosak keyakinan kita dengan Allah. Yang kedua, dalam hidup kita, tolong ambil kesempatan beribadah kepada Allah. Ambil peluang yang Allah bagi. Jaga ibadah. Dalam hidup kita ni jangan rosak sikit pun ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah apa kena jaga? Solat, sembahyang kena jaga. Jangan main-main terhadap solat. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Bila usia kita dah 40 tahun, berlatihlah untuk semayang berjemaah. Jangan tinggal daripada semayang berjemaah. Bila usia 60 tahun, jangan tinggal lagi ada di kita untuk solat tahajud setiap malam pada diri kita. Jangan tertinggal walaupun 1 malam. Usia 60 tahun, jaga solat tahajud. Solat tahajud. Solat kalau dapat buat bagaikan Rasulullah buat 13 rakaat. Kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, buatlah walaupun 2 rakaat. Nak sebutnya bangun tiap-tiap malam. Umur 60 tahun. 60 tahun ni kita tak pergi ke mana dah. 60 tahun ni kita tak masuk pejabat dah. Nak tunggu umur 93 tahun pula nak masuk pejabat dia. Lambat lagi nak masuk pejabat. Umur 60 tahun kita tak buat kerja benda dah dalam hidup. Takkanlah tak boleh bangun juga kita. Jaga yang ni. Yang pertama, tolong jaga solat. Solat kena jaga dalam hidup. Solat yang penting pada diri kita. Sunat duha, kemudian tahajud malam. Ni amalan. Jangan tertinggal. Ni berebut saf yang pertama. Di masjid ni, siapa yang usia 60 tahun, jangan berebut saf belakang. Berebut saf yang pertama. Mari ke masjid, kita berebut saf yang pertama. Orang tanya kenapa saf pertama? Sebab saya nak menghadap depan Allah. Saya semakin hampir untuk dipanggil menghadap depan Allah. Ini tempat ayah-ayah dan ibu-ibu yang mesti direbut di kalangan kita. Beza saf yang pertama dengan saf yang kedua.
dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Yang pertama, dalam ibadah ni juga tolong jaga dia baca Quran. Quran jangan sampai tak boleh baca. Saya sebut mana-mana pun banyak kali dah. Jangan sampai peringkat orang kita ni tak boleh baca Quran. Siapa-siapa tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan bagi mati. Lagi mana kita tak boleh baca Quran? Cari orang untuk belajar Quran. Jumpa dengan ustaz-ustaz, jumpa dengan AJK masjid, bagi tahu pada AJK masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. Saya tak reti nak baca Quran. Tolong saya. Saya takut-takut kalau saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. AJK masjid jangan jawab pula, saya sebenarnya tak boleh baca juga. Jangan jawab begitu, buat malu company kita. Jangan jawab demikian. Kalau tak boleh baca, jangan jadi AJK masjid. Jangan jadi AJK masjid lah kita tak boleh baca Quran. Biar malu sikit kita dengan Allah. Biar Quran boleh dibaca. Tiap-tiap di kalangan kita Quran, siapa yang tak boleh baca Quran, dia mati masuk dalam kubur, confirm dia tak lepas menghadap depan Allah nanti. Tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya, boleh baca Quran? Tak boleh. Apa tak boleh baca? Sibuk benda. Sibuk tengok Khabib lawan McGregor. Sibuk dalam hidup ni, dalam hidup dia sibuk semua. Dalam hidup sampai tak boleh nak baca Quran. Jangan. Quran mesti boleh baca. Ayah-ayah, kalau kalian dah usia, kita dah usia sampai 60 tahun, kita tak ada kerja lain dah dalam hidup kita, pastikan kita boleh baca Quran 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari mesti kita boleh baca 10 juzuk sehari. Jangan rajin baca WhatsApp, jangan rajin baca Facebook je. Baca Quran tu utama. Kalian tak akan menyesal dengan Quran yang kalian baca. Baca, kalau boleh faham, kau utamakan. Kalau boleh lebih lagi, kita kata saya dah boleh baca Quran dah Ustaz. Dah ngapa Quran? Tambah hafalan Quran. Kita jangan buat alasan, saya tak boleh ngapa Ustaz, saya benak sikit dulu. Kita tanya, kenapa benak? Makan semut banyak lajak. Bukan semut je, dengan hengga-hengga pun makan. Nak sebutnya sampai tak boleh baca gitu. Jangan. Dalam hidup kita ni, biar kita boleh ngapal paling tidak 3 surah je. Sebelum kita menghadap depan Allah, dalam dada kita ni ada 3 surah. Surah apa dia? Surah yang pertama, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mesti dihafal. 30 ayat je, tak panjang pun. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur, dia tidur, malam tu dia tidur dan dia mati, masuk ke kubur, tak berjumpa yang disebut dengan soalan malaikat Munkar dan Nakir, dan tiada azab kubur untuk dia. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Hafalah di bibir kita je, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap-tiap hari ni hafal. Hafal surah Al-Mulk. Dah ingat surah Al-Mulk, sambung surah kedua. Surah yang pendek, surah Al-Kahfi panggil mungkin. Tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat ni kita hafal. Surah Al-Kahfi. Biar di bibir kita ni, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ulang dah ulang. Baca surah Al-Kahfi 110 ayat. Bila kita ingat dah surah Al-Kahfi, sambung surah yang ketiga. Surah ketiga ni surah terpendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah dia panggil demikian. Tak panjang pun. 286 ayat je dia panggil. Surah Al-Baqarah, hafal surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah tersebut. Syaitan tak masuk. Mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Bayangkan dalam dada kita yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Dada yang menghafal surah Al-Baqarah. Kalau rumah sebesar tu pun syaitan tak berani masuk kerana dibaca surah Al-Baqarah. Dada yang ada surah Al-Baqarah, yang hafal surah Al-Baqarah, lagilah tak berani syaitan nak mari dekat dengan kita. Ni gangguan syaitan ni berlaku bila menjelang usia kita tua, lagi kuat syaitan ganggu dalam hidup kita. Lalu Al-Quran mesti rapat. 2, dalam ibadah ni juga tolong jaga yang 3. Yang 3 apa dia? Banyakkan bersedekah di jalan Allah. Yang 3 ni, tolong kita berebut untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dalam hidup kita ni ada peluang je sedekah. Jangan kita sebut, semalam kutip dah, malam ni nak kutip pula. Jangan nak marah.
Jangan pada diri kita je rasa tak puas hati. Bila kita ni ada peluang je sedekah, bagi je. Bila kita bagi, kita kena ingat setiap kali mana kita bagi, sebenarnya bukan kita bagi kepada tabung tu, bukan kita bagi pada benda tu, tapi kita bagi pada diri kita balik. Setiap kali mana kita bagi, sebenarnya kita bagi untuk diri kita sendiri. Dalam poket kita ni kebetulan ada dua keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana maksud? Agak-agak kan? Kita nak agak-agak pada diri kita ni, bila lalu tabung derma tu, agak-agak mana maksud? Setengah orang ambil RM1, ambil RM1 letak dalam tabung. Bila kita taruh, kita letak RM1 di akhirat nanti, kita tengok balik RM1 kata. Malu aku. Yang RM50 banyak lagi tu kedai kita nak beli ni. Maknanya yang sebenarnya milik kita yang kita masuk dalam tabung, yang kita infak di jalan Allah. Manakala benda yang kita simpan ni bukan milik kita. Semuanya Rasulullah sebut demikian. Yang kamu makan milik tandas, yang kamu pakai milik ampayan. Rasulullah sebut begitu. Manakala jasad kamu akan dihancurkan oleh tanah, yang kamu bawa ialah amalan dalam hidup kamu. Satu, dalam hidup kita ni, lagi kita berusia, lagi bagi untuk agama. Bila orang tanya, kenapa ni bagi ni? Saya nak tukar daripada nilaian harta dunia kepada nilaian harta untuk ke syurga Allah SWT. Ni hidup orang mukmin. Bila kita dah berusia pun, kita simpan pun tak ada guna dah. Tak ada guna dah. Ramai mana orang kita disebut tu, dia kata, saya simpan untuk bekalan hari tua Ustaz. Orang dah hajar dah saya, simpan untuk bekalan hari tua. Kita tanya, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia kata. Baru nak tua. Yang menyebabkan akhir dia simpan. Bila dia mati, dia menyesal. Dia menyesal tak sempat. Yang lebih teruk lagi, anak-anak dia berkelahi, berebut harta yang ditinggal tersebut. Anak-anak dia berkelahi. Ramai mana di kalangan kita, bila meninggal dunia, harta ni direbut di kalangan kita. Di Malaysia ni lebih kurang 70 bilion lagi harta yang tidak diagihkan di kalangan umat Islam. Kenapa dia? Masalah berebut harta pusaka di kalangan mereka yang masih lagi hidup ini semua. Ramai mana lagi yang terseksa dalam kubur. Saat mana kita menghadap depan Allah, tiba-tiba harta benda kita ni masih lagi kita belum guna untuk kerja-kerja Islam. Dua. Yang ketiga dan yang akhir sekali, tolong ambil kesempatan waktu mana kita hidup ni untuk jaga akhlak. Jaga akhlak kita. Lagi kita berusia, lagi soleh dalam hidup. Lagi panjang umur kita, lagi dekat kita dengan Allah. Jangan lagi panjang umur kita, lagi jauh dengan Allah. Jangan. Biar umur kita ni lagi panjang, umur kita Allah panjangkan usia kita, lagi soleh, lagi warak, lagi warak, lagi warak. Warak daripada mana? Warak daripada akhlak yang ada pada diri kita. Semakin berebut dah kita memakai pakaian-pakaian yang menggambarkan kita ahli syurga Allah SWT. Bila kita makan makanan gaya ahli syurga Allah SWT. Bila kita cakap gaya ahli syurga Allah SWT. Ini menunjukkan bagaimana kita mengambil peluang-peluang ini supaya kita tak menyesal waktu mana kita menghadap di hadapan Allah SWT nanti. Ambil peluang jemaah sekalian, mudah-mudahan dalam kuliah ringkas ini, dalam masa sejam lebih saya bercakap ini, dia akan bawa manfaat pada diri saya dan tuan-tuan dalam kita sama-sama berada pada masa yang terbaik ini, dalam suasana yang terbaik ini, dan kita minta supaya Allah selamatkan kita daripada ujian-ujian yang sedang melanda di kalangan kita pada hari ini. Hari ini kita dengar dah di Pulau Pinang tanah runtuh dah. Tanah runtuh, mati dah 3 orang. Disebut demikian petang tadi, start daripada petang tadi. Allah dah mula tunjuk satu-satu benda lagi, benda yang nak berlaku tempat kita ni. Bila kita tak ambil kesempatan dalam taat pada perintah Allah, akan datang ujian yang lebih teruk. Bila Allah turunkan bala di kalangan kita, waktu tu tak ada siapa yang boleh selamat. Waktu mana kita tak jaga perintah Allah SWT. Sekarang ni pun tempat kita ni pun dalam lingkungan dah. Lingkungan dah masuk dah dalam jajaran gempa bumi di kalangan kita ni sendiri. Kalau kita tak jaga-jaga, bimbang-bimbang Allah buat lebih dahsyat daripada mereka itu sendiri. Yang ni yang kita kena jaga-jaga supaya kita sentiasa taat pada perintah Allah dan sentiasa membaiki kehidupan kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jemaah sekalian, sekadar itulah mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Dan insya-Allah belakang nanti jemaah sekalian ada tabung yang kita lancarkan untuk membiayai aktiviti-aktiviti Masjid Jami' Pengadam Baru ni, yang banyak program-program yang kita buat, termasuk kuliah, termasuk berbagai-bagai lagi ni. Tuan-tuan, derma-derma yang kita minta supaya saya diminta supaya lancarkan tabung derma untuk siri-siri kuliah-kuliah dan juga ceramah-ceramah yang kita nak susun lagi. Banyak lagi program-program yang nak dibuat di masjid ini. Jadi tabung-tabung derma yang ada tersebut insya-Allah ada petugas ke? Ada petugas ke? Ada petugas. Masukkan saja dalam tabung tong-tong derma ni, dan jemaah minta supaya kita masukkan. Masuk tu kalau lekat-lekat beg duit tu, ambil beg tu sombak belaka. Senang. Ada di kita mudah dipanggil demikian. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, sebelum daripada kita baca doa ni, ana ada karang satu kitab. Kitab ni persiapan menjelang kematian. Kitab ni bila ana karang kitab ni tak sempat nak hurai dalam radio IKIM. Radio IKIM anaknya bila anak kuliah dalam radio IKIM lebih kurang 3 tahun setengah 4 tahun ni, bila sampai tukar kerajaan baru ni, dia minta supaya anak berhenti kuliah terus, supaya jangan cerita lagi bab-bab mati ni, tak usah cerita lah, senang ceritanya. Tapi alhamdulillah radio Manis FM, radio Terengganu ni jemput anaknya untuk sambung balik cerita tentang perkara demikian. Tuan-tuan boleh dengar lah tiap-tiap Manis FM ni sekarang ni pada lebih kurang pukul 5.30 petang pada setiap petang Jumaat. Saya mulakan dengan siri kuliah Jannati, program Jannati, ke syurga. Macam mana kita nak pergi ke syurga. Mudah-mudahan saya ni bercita-cita besar dalam hidup, mengharapkan supaya cita-citanya kalau boleh nak suruh semua rakyat Malaysia ni kalau mati masuk syurga terus insya-Allah. Ini harapan kitanya demikian. Mudah-mudahan kita dapat termasuk di kalangan demikian. Saya karang kitab begini. Kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kitab ni, waktu mana Rasulullah ajar pada Abu Hurairah, dia sebut, Abu Hurairah, nak tak kalau aku ajar pada kamu satu doa? Bila kamu baca doa ni, kamu mati, tempat kamu dalam syurga Allah dan kamu diharamkan daripada api neraka Allah. Lalu Abu Hurairah sebut pada Rasulullah, apa dia Rasulullah? Rasulullah pun ajar baca doa ni. Doa ni panjang sikit. Guru ana waktu mana ana belajar dahulu, guru ananya dia kata dia baca kami ikut. Bila dibaca kami ikut, lepas pada tu hujung tu dia kata saya ijazahkan doa ini pada kamu semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Jadi malam ni anda nak baca balik doa ni. Kalau ada jemaah-jemaah yang pernah dah baca ni, boleh ulang balik. Lepas pada anda baca, jemaah ikut. Kemudian hujung nanti anda sebut, saya ijazahkan doa ini pada jemaah semua. Jemaah jawablah, kami terimalah doa ini insya-Allah. Nanti mudah-mudahan demikian. Ni doa ni ajar pada keluarga masing-masing pula lepas pada ni insya-Allah. Baca doa ni. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'anta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna
saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah semua. Kitab ni sebenarnya nak buat seminar, beberapa tempat dah buat seminar ni. Alhamdulillah, dalam kitab ni ada 3 bab. Bab bila kita usia 40 tahun kita nak buat amalan apa dia. Bila kita ziarah orang sakit dekat nak mati, kita nak buat macam mana. Kemudian bila kita sendiri sakit, kita dah tahu dah kita ni ada penyakit dah, sampai dah masa nak buat benda apa dalam hidup kita, nak baca doa benda apa, doa yang kita kena baca. Ini doa-doa dalam ni lah. Jemaah sekalian, bila kita ziarah sahabat-sahabat kita sakit ni, lebih baiklah kita bagi kitab ni. Bagi kitab ni daripada kita bagi durian, nangka, mempelam ni. Baik kita bagi kitab ni, dia pun tengok kitab ni. Matilah tu, senang dia sebut. Nak sebut tak tergamak sangat dia panggil. Ini cara yang lebih mudah pada diri kita ni. Ana karang kitab ni sebelum daripada ni, karang juga kitab yang pertama ni, malam pertama di Barzah. Kemudian karang lagi kitab khabar daripada Barzah. Kemudian sebelum daripada ni karang lagi kitab teman di khabar daripada Barzah, ni teman daripada Barzah. Kemudian yang akhir sekali karang kitab talian hayat di Barzah. Siapa-siapa yang ustaz-ustaz dan sebagainya ada peluang boleh mengajar, tolonglah mengajar kitab-kitab suri ni, bagi tahu pada masyarakat kita, dan mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita semua lah. Anak karang kitab ni puncanya anak ada sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz yang anak bangunkan ini ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz di belakang anak ni. Pelajar-pelajar hampir 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran ini sendiri. Kemudian anak ambil anak-anak yatim, orang miskin untuk menghafal Quran. Alhamdulillah mereka menghafal Quran. Kita tanggung mereka belajar. Seorang-seorang tu kita tanggung dalam 3,500 seorang yang belajar ini sendiri. Kemudian anak bangunkan di Kelantan, bangunkan di Shah Alam, bangunkan di Pahang, kemudian di satu lagi di Pulau Langkawi, satu lagi di selatan Thailand. Selatan Thailand tu anak asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ni ada lebih kurang 460 orang pelajar. Tiap-tiap bulan tu kita hantar lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit untuk membiayai mereka belajar di sini. Macam mana cara kita biayai mereka ni? Kita suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud doa-doa pada Allah. Kemudian madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Anda gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, anda kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda pelik-pelik. Masyarakat kita ni kuat ilmu sihir. Sihir menyihir di kalangan kita ni boleh tahan ke orang kita ni? Dalam keadaan sihir menyihir di kalangan, ada seorang bawah ni, dia kena sihir tu, kita suruh dia minum tu, lepas pada dia minum air madu tu, muntah, keluar ni satu beg plastik merah tu, cacing warna putih. Ada macam-macam gaya. Tadi ada kes dia kata minum-minum keluar paku tu badan ini sendiri. Macam-macam gaya benda yang berlaku di kalangan masyarakat kita ni. Kebetulan kita pula kalau kena sihir, kita pergi report polis. Tersebut ada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Sebutnya tak ada undang-undang di kalangan kita. Sihir menyihir di kalangan kita. Harap-harapnya kerajaan Terengganu boleh buat undang-undang kot. Manalah tahu boleh buat undang-undang sihir ini di negeri yang pertama sekali. Boleh buat undang-undang sihir untuk menyekat orang kita ni terlibat dengan benda-benda yang syirik dan sebagainya. Dan kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu tu turun kadar gula dalam darah dia. Saya sendiri pernah kena batu karang, minum air madu tu keluar batu karang. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakah hidup kamu ni makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dia panggil. Ni satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum. Bawa balik madu lagi, satu lagi tu belakang parang lah jawapannya. Madu tu ada yang tak boleh makan begitu. Saya masukkan dalam kapsul, saya campurkan dengan minyak habatus sauda dan minyak zaitun. Kita baca ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan boleh buat amalan lah. Makan 2 biji pagi bagi orang perempuan, 2 biji malam untuk orang perempuan. Manakala orang lelaki buat makan 3 biji pagi, 3 biji malam. Ada dah ramai dah sebelum daripada ni yang makan tu buat amalan. Alhamdulillah nampak banyak kesan di kalangan kita ni sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah,
memohon keampunan kepada kamu ya Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saat mana kami datang tadi ya Allah, dada kami kosong daripada agama kamu ya Allah. Kamu jadikanlah saat mana kami meninggalkan majlis ilmu ini ya Allah, kamu penuhkan dada kami dengan ketaatan pada kamu ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan sesama kami ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa sesama kami ini ya Allah antara sebab dan penyebab kepada penyembuh pada penyakit yang dideritai itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada kamu kami menadahkan tangan ini, mengharapkan agar kamu rungkaikan permasalahan hidup sesama kami ini ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang berkelahi sesama kami ini ya Allah, kamu damaikanlah hati-hati sesama kami ini ya Allah. Ada di kalangan kami saat menadah tangan ini ya Allah, dililit dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap hutang piutang itu ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini ya Allah sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Kami tadahkan tangan ini juga ya Allah, mengharapkan kedamaian dalam kekeluargaan itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba kamu yang sentiasa istiqamah dengan agama kamu ya Allah. Tetapkanlah pendirian hidup ini ya Allah, agar kamu tidak memalingkan sedikit pun tumit kami ya Allah untuk menjauh daripada agama kamu ya Allah. Kamu kukuhkanlah jiwa-jiwa sesama kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah kami umat yang cemerlang ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat roh kami melalui kerongkongan kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami mula disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami untuk menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Ya Allah, kala mana kami jenazah kami mula diturunkan ke liang lahat nanti ya Allah, kamu ringankanlah himpitan kubur itu ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Kamu wangikan kubur kami nanti ya Allah. Kamu jadikan malam pertama kami di perkuburan nanti ya Allah malam-malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Kamu ketemukanlah dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami disuap tangannya ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami didukung dan diusung oleh arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat kami membaca ayat-ayat suci kamu di hadapannya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami kepadanya ya Allah. Kecuali kamu jadikan dengan doa ini ya Allah, agar kuburnya menjadi taman pada taman-taman syurga ya Allah. Kamu sembuhkanlah penyakitnya jika dia dalam keadaan masih lagi hidup di atas dunia ini ya Allah. Kamu panjangkanlah umur ayah kami ya Allah. Kamu jadikan ayah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Demikianlah ya Allah, kami pohon keampunan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah.
Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami dahulu, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, kami pernah melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami di saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula bercakap kasar dengan kata-katanya di hadapan kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan kamu tidak lagi mendengar doa-doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Kasihan belaslah pada kami semua, ya Allah. Jangan kamu azabkan kami dengan ujian-ujian yang tidak mampu untuk kami pikul ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.